Wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua okey? Semua sihat? Poor, poor connection pula. Hai. Connection is available now. Apa khabar semua? Harap korang semua sihat walafiat lah hari ni. Okey, hari ni adalah hari Selasa. Kita tinggal lagi 2 minggu je lagi nak masuk ke tahun baru untuk capai macam-macam matlamat. Tapi at the point that dia susah nak capai anything because of they don't know macam mana nak capai matlamat mereka tu kan. So macam biasa bagi saya masa sikit untuk set up few things. Right. Sebelum tu saya nak tahu korang semua sihat? Okay. Hai semua. Hai. Okay, macam biasa saya biasa buat Facebook Live every night, setiap malam jam 10 malam di Facebook page saya. Saya prefer buat dekat Facebook page sebabkan saya nampak Facebook page ni boleh membantu lebih ramai orang. Sebab sekarang ni saya punya Facebook personal dah nak sampai ke 5,000 dah. Kalau katakanlah the whole 5,000 tu berminat dengan benda boleh menguruskan, dan that's good. Tapi ada orang dekat dalam Facebook personal Facebook profile saya macam tak interested pun nak turunkan berat badan. Tapi that's okay. That's why I go beyond that. So that's why saya nak cari lebih ramai lagi orang untuk mereka dapat dibantu untuk turunkan berat badan. Tapi sebelum tu saya nak tegur Hairi Sulaiman, hai Alzaimah, J Zaimes, hai Zalia, hai Haziah Aziz. Apa khabar yang ada dekat sini? Apa khabar? Assalamualaikum. Nak siapa kat sini lah? Hai Amiruddin, hai Haruman, hai Puan Hanim, hai Sandarito Smile, thank you for the likes. Thank you Norita Muhammad, hai Nur Sabiha Abdul Manaf. Alright, first of all saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab keep on supporting saya. Saya rasa sangat-sangat appreciated bila there are people yang support saya, yang appreciate perjuangan saya kan. Ada yang PM saya, ada yang DM saya kata Alhamdulillah I have changed their life in a bit sebabkan on my consistency buat live ni secara konsisten untuk bantu lebih ramai orang turunkan berat badan. So Alhamdulillah ada orang yang appreciate dan saya bersyukur sangat-sangat ada orang yang ada rasa macam tu kan. Sebab in a world that kita semua striving for attention, kadang-kadang kita lupa nak appreciate orang lain. So tapi that's fine. Saya nak ucapkan those people yang saya, yang DM saya, yang kata macam tu, dan those people yang keep on supporting saya setiap masa, setiap kali saya buat live dan setiap kali saya sampaikan konten. Okay. Bercakap tentang konten, saya hari ni saya nak bagi tahu satu topik lah kan, yang saya rasa macam benda yang terlalu common sangat yang saya nampak dalam proses untuk turunkan berat badan. Apakah bendanya? Apakah topik itu? Topik itu adalah apakah reason kenapa orang susah sangat nak kurus? Kenapa orang susah sangat nak turunkan berat badan? Ada a few reason dekat sini sebenarnya kan. So before I go any further, saya nak bagi update sikit. Hari ni saya tak dapat nak participate for any meeting, tapi insyaAllah esok saya ada satu meeting yang saya dah cakap since last week lagi. Satu company namanya Dina Global untuk somehow collaborate dengan saya untuk jadikan saya sebagai consultant untuk tengok sama ada ingredient kepada produk dia bagus atau tak. So saya akan jumpa kepada owner company tersebut, dan owner company tersebut tu adalah kenalan jauh saya, dan saya rasa sangat excited nak jumpa dia esok. Dan saya rasa macam it's good for me to understand their product, sebab the product is to help people to lose weight. Walaupun saya pernah bagi tahu dekat saya punya followers dalam saya punya live sebelum ni, saya bukanlah seorang yang suka rely kepada produk kurus suplemen ni. Tapi there are exception. Ada exception. Exception dia kat mana? Exception dia kat pada produk yang produk yang tak melibatkan chemical, tak melibatkan too much preservative kan. So kita kena tahulah apa yang kita makan basically. So for each and every product yang kita ambil ataupun anything yang kita ambil, kita kena faham apakah
content dia. Macam saya sendiri, saya pun ambil suplemen juga. Apakah suplemen saya? Pada malam sebelum saya tidur, saya akan minum apple cider vinegar. Pagi lepas saya bangun tidur, saya akan minum secawan air, dan kemudian saya akan minum jus lemon. Dia ada reason kenapa saya buat benda tu semua kan. Sebab kan dia membantu saya untuk detox, dia membantu juga saya untuk lose fat easily. So kalau katakan nak ambil petua ni, boleh ambil petua tu je, tak perlu nak ataupun nak spend duit terlalu banyak sangat untuk turunkan berat badan. So first of all, saya nak tanya, so far dengar ke apa yang saya cakap ni? Kalau dengar boleh tak macam komen sikit ke, like sikit ke kan, sebab saya nak tahulah. Kalau ada ni means ada something is not right dengan saya punya sistem. Tak, hai Ilyani Ibrahim. Siapa lagi kat sini? Hai Muhammad Syah. Hai Ikram Saiful. Hai Maimun Madzad. Alright. So hari ni kita akan bercakap reason kenapa orang susah nak kurus. Kenapa orang payah sangat nak kurus ni. Dia banyak gila reason. Kot. So antara reason yang saya nak highlightkan dekat sini, pertama sekali ialah mereka tak faham sebenarnya kenapa diorang nak turunkan berat badan. Kebanyakan people are slim, kita pula tak slim kan. So kita rasa macam kita nak be part of something yang menarik perhatian orang lain juga kan. Kita nak turunkan berat badan. Tapi that's not supposedly that should be the big why. Tapi dia punya reason kenapa dia nak turunkan berat badan tu tak begitu jelas, dan diorang nampak macam dia reason pun berat badan ni sebab enjoying food sebenarnya lagi best daripada keep on dieting kan. So not something yang saya nampak benda yang practical for those yang sebenarnya nak turunkan berat badan. It's also apply kepada mereka, bukan setakat nak turunkan berat badan saja, tapi mereka yang generally nak dapatkan fitness goal yang tersendiri lah. Contohnya macam saya, semua orang ada fitness goal, saya pun ada fitness goal juga. Saya nak cut down fat saya, dia pada sekarang ni 16% kot, 16% ke 10%, ke situlah saya punya direction. Dan saya nak increasekan saya punya body, saya punya muscle kepada 80% daripada the whole of my body weight. So itu saya punya game plan lah in terms of my body composition. Itu saya punya fitness goal. Saya ada cara macam mana nak sampai ke situ, tapi at one degree people are not really interested into that. Orang ramai lebih prefer untuk tu. Okay, internet is like really sucks sekarang ni. Saya tak tahu kenapa. Tapi sebelum tu saya nak bagi iklan kejap for those yang interested nak saya bantu mereka turunkan berat badan. For those yang maybe interested nak saya communicate ataupun bagi free consultation kepada korang, anda semua boleh WhatsApp saya. Saya dah letakkan nombor telefon dekat dalam komen, dekat dalam. Hopefully saya see how is your potential untuk turunkan berat badan. So be my guest, because saya really nak membantu anda untuk turunkan berat badan. So klik dekat button link WhatsApp tu, dapat bantu anda turunkan berat badan. Okay. Saya rasa better saya pakai apa. Okay, pertama sekali kenapa orang susah nak turunkan berat badan, easily because of diorang tak tahu apakah sebab diorang nak turunkan berat badan. That's one of the big reason. So diorang punya reason kenapa nak turunkan berat badan tak cukup kuat pun sebenarnya. So bila jadi macam tu, apa jadi? Dia nak turunkan berat badan tapi halfway dia akan give up. Because nak turunkan berat badan, nak jadi kurus ni bukan something yang macam senang-senang. Benda ni senang sebenarnya, cumanya kita tengah berlawan dengan diri kita sendiri. Cumanya siapa yang menang? Adakah kita punya will ataupun kita punya lust? Adakah kita punya kehendak diri ataupun kita punya nafsu kita kan? Itu yang kita kena lawan sebenarnya. So ramai orang terkandas dengan nafsu. Ramai orang terkandas dengan apa yang dia nak makan ekstra, apa yang the new menu yang ada dekat restoran ataupun the new restaurant yang ada dekat neighborhood dia kan. So itu yang diorang akan selalu terkandas. So pertama sekali ialah do not understand their big why. So bila diorang tak faham diorang punya big why, saya nak kupaskan lagi.
Bila diorang tak faham diorang punya big why, apa jadilah diorang akan bagi 1001 alasan untuk tak buat benda yang boleh achieve apa yang diorang boleh achieve. So contohlah macam katakan, untuk exercise, untuk kuruskan berat badan ni kena exercise. Untuk kuruskan diri kena exercise dan kena jaga makan. Tapi for some reason dia tak nak jaga makan sebabkan banyak gila makanan yang sedap kat Malaysia ni dan dia malas nak exercise. So dia bagi saya 1001 alasan. Contohnya busy, contohnya macam ada emergency ke, contohnya macam tak ada masa ke. Benda macam tu, benda common saya dengar tu kan. Macam alamak, come on lah kan. What if kalau katakan, okay guys, jom kita tengok wayang beramai-ramai, kerik-kerik nak ikut sama kan. So that is what I'm saying lah sebenarnya kan. It's all about this, kita punya will, kita punya iron will kita, sama ada kita nak atau tak nak untuk capai kematlamat. It's all up to you. Okay, no one can push you to do things yang you tak nak, ataupun no one can push you to do things yang you nak. This all comes from here, daripada sini. Itu nombor satu, sebabkan mereka tak ada reason why yang cukup. Okay, itu satu. Nombor dua, kenapa mereka susah nak turunkan berat badan? Sebabkan diorang tak tahu nak makan apa. Diorang tak tahu apa yang benda nak dimakan. Diorang kata diet, okay, diet is diet. Ramai orang cakap diet, okay, diet jangan makan nasi. Diet jangan minum minuman manis. Diet tak boleh makan processed food. Diet tak boleh makan gula. Tak boleh itu, tak boleh ni. So macam benda yang tak boleh. So apa yang boleh kan? So bila dia dengar benda macam tu, apa jadi dekat dia takut. Again, maybe ada orang yang ada dekat sini yang ada perception yang macam tu. Kalau korang nak dapatkan free consultation, message saya sekarang. Apa saya akan buat, saya akan bantu anda bagi free consultation secara free of charge. Okay, that's number one. Number two, saya akan bagi anda ebook 12 tips kurus cara nak turunkan berat badan. So saya akan bagi tu for free. Ebook tu telah membantu ramai orang, dan itu juga adalah experience saya membantu orang untuk turunkan berat badan. Saya compilekan 12 tips macam mana nak turunkan berat badan. So itu saya akan bagi secara percuma for those yang PM saya malam ni, ebook tu. Okay, so anda boleh baca, ada dalam 30 muka surat. It's a very easy to read. Sebabkan bagi saya, if you tak tahu nak buat apa, it's better for you to understand something dulu kan. It's not really easy untuk buat something, it's not very easy untuk buat something kalau benda tu kita tak tahu kan. So in the end of the day, kita maybe akan terlanggar benda, dan kita maybe akan terlanggar benda tu, kita akan jadi give up. So that's the thing. Dan yang saya rasa macam, what if kalau katakan I could help you on that juga. Macam okay. Oh ya, lupa, saya biasa akan introduce diri saya dulu kan. Maybe korang tak kenal siapa pula Mamat ni kan. Nak kata selalu jumpa, tak selalu jumpa, tapi nampaklah juga muka saya ni dekat dalam Facebook group Watch Party kan. Okay, nama saya Syah. Kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. You can call me Syah, your slimming expert. So bagi saya bantu anda untuk turunkan berat badan. So let me help you to be part of your fitness journey. InsyaAllah, if katakan kita ada kalau katakan kita ada macam jodoh untuk kita berkomunikasi bersama-sama, one of the way is that by clicking saya punya WhatsApp link yang saya bagi tadi tu. So hi Fazilawati, hi siapa tu, hi Jiman Azman, hi, thank you for joining in. Saya appreciate sangat-sangat korang punya likes, korang punya comment and everything. Saya appreciate, because of by doing that, saya nampak how appreciate you are dengan apa yang saya buat. Sebab apa yang saya buat sebenarnya is very simple. I'm trying to help other people to lose their weight. Itu adalah something yang saya cuba buat lah sebenarnya. It's not an easy task sebenarnya. Sebabkan dekat Malaysia, for your information, kita ada 46% rakyat Malaysia terdiri daripada golongan dewasa yang ada masalah obesity. Obesity tau, bukannya ada masalah obesity yang melibatkan kesihatan. Jadi saya nak bantu anda dekat situ. Sekiranya anda interested untuk dibantu oleh saya, let me help you. Because
ramai orang dah dapat benefit daripada apa yang saya consultkan. Daripada consultation dah ramai membantu ramai orang jugalah. So why not I help you juga untuk bantu lebih ramai lagi orang. Maksud saya bantu anda untuk turunkan berat badan. Okay. So saya nak tahu, kalau macam biasa bila saya conduct live ni, saya akan open kepada any question and answer. Just in case kalau katakan korang ada any question to ask, boleh je tanya dekat dalam ruangan komen tu. Saya akan cuba jawab soalan korang. Just now saya dapat satu soalan, kejap saya baca kejap lagi. I'm not sure whether dia dekat dalam ni ke tak, tapi saya nampak tadi dia baru je PM saya. Kejap saya bacakan soalan dia ni. Soalan dia tadi saya nampak berat dia 100 kilo. Rumah dia jauh dengan gym, dan dia nak saya suggestkan exercise apa yang sesuai untuk turunkan berat badan. Siapa yang ada masalah macam ni juga? Siapa yang fikir macam dia pun ada juga masalah ni dan dia perlukan explanation yang ni juga? Kalau ada, boleh tak tunjuk like sikit, tunjukkan komen sikit ke, kan? Saya nak tahu juga siapa yang dekat sini yang interested dengan apa yang saya bagi tahukan ni. Maybe it could help you juga in some sense. Tengok sikit siapa dekat sini. Siapa dekat sini yang interested nak tahu exercise apa yang sesuai untuk turunkan berat badan? Siapa? Maksudnya tak ada siapa yang tahu. Tak apalah, saya jawab je soalan. Soalan Encik ni tadi. Okay, first of all, again, thank you for watching. Yang ada dekat sini, saya appreciate your presence dekat dalam dekat dalam live saya ni. Saya sangat-sangat bersyukur sebabkan apa yang saya buat ni ada juga orang yang yang dapat benefit daripada saya dan dah start appreciate apa yang saya buat kan. So saya bersyukur sangat-sangat sebabkan apa yang saya buat ni pun sebenarnya adalah untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk turunkan berat badan. So again, for those yang ada masalah berat badan, boleh PM saya sekarang, boleh PM atau boleh tekan WhatsApp link tu, dan insyaAllah saya akan bantu dia sebaik mungkin lah. Alright, so nak tengok siapa dekat sini. Okay, Muhammad Taufik, saya akan jawab di live sekarang. Okay, saya nak tahu siapa yang ada masalah ni. Saya nak buat satu soalan. Saya nak jawab satu soalan. Soalan dia adalah, berat saya lebih kurang 100 kilo. Saya duduk kampung, jauh dari gym, nak senaman cuma dekat rumah je. Boleh tak coach suggest pergerakan yang boleh saya ambil untuk turunkan berat badan, dan dari pemakanan juga, apa yang dia boleh buat dari sudut pemakanan dan exercise? Okey, saya punya formula macam ni. Untuk turunkan berat badan, dia ada 3 komponen. 3 main komponen. Komponen yang pertama dipanggil sebagai nutrition. Dia mengambil sebanyak 60% daripada total kita punya. Hai Muhammad Muaz Taufik. Okay, saya ulang balik soalan dia tadi. Saya ulang balik soalan ni tadi. Berat saya lebih kurang 100 kilo, saya duduk kampung, jauh dari gym, nak senaman cuma kat rumah je. Boleh tak suggest pergerakan yang boleh diambil untuk turunkan berat badan dan pemakanan juga? Okay, saya ulang saya punya soalan tadi. Explanation dia begini. Komponen untuk turunkan berat badan terdiri daripada 3 benda. Pertama, nutrition. It takes 60% daripada the whole effort. 30% datang daripada exercise, dan 10% datang daripada stress management. Daripada rest, stress management, kita semua benda tu semua kan. So by having these 3 component, insyaAllah you nak turunkan berat badan serendah mana pun boleh. Tetapi there is limit lah sebenarnya for each and every one of you. Macam saya, berat saya katakan dah 85 kilo, saya tak boleh nak turunkan berat badan sampai ke 40 kilo, because my bone myself pun maybe dah lebih kurang berat tu je kan. So that's fine. Macam mana kita nak approach soalan macam ni kan? Kita tadi saya dah cakap ada 3 komponen. Nutrition, pemakanan, senaman dan stress management. Kita cakap dulu tentang pemakanan. Okey. Saya sebenarnya saya dah buat
saya boleh kirakan berapa kalori yang korang nak. Because apa? Calorie is king. Kalori tu adalah how much tenaga yang korang perlukan dalam masa sehari. Kalau korang tak faham how much kalori yang korang perlukan dalam masa sehari, memang susah korang nak turunkan berat badan. Tak kisahlah korang exercise macam mana sekalipun. Sebab ada orang yang dah exercise 6 kali seminggu tapi berat badan dia tak turun-turun. In fact, perut dia makin buncit. So why? Kenapa jadi macam tu? There is a reason why. Okay. First of all, fahami kalori dulu. Ketahui berapa banyak kalori yang korang perlukan. Daripada situ kita senang nak susun apakah yang patut dimakan. Okay. Let's say kalau katakan sesiapa yang ada masalah ni boleh PM saya dan saya boleh bantu dia through WhatsApp. Ataupun if you have any questions dekat sini, saya boleh jawab dekat sini secara live. Dan sekarang ni saya tengah menjawab satu soalan di dalam saya punya inbox. So apakah approach yang saya nak buat? Pertama sekali, jaga makan lah. Jaga makan adalah jawapan yang sangat general dan sangat klise. Tapi macam mana cara nak jaga makan? Ramai coach dekat luar sana, dia akan bagi tahu cara yang macam-macam cara lah. So macam saya punya approach ialah saya nak orang tahu, nak klien saya tahu how much kalori yang dia perlukan. Nombor satu. Kedua, saya nak juga dia tahu how much kalori yang dia makan hari-hari. Bila dia tahu how much kalori yang dia makan hari-hari, insya-Allah untuk dia turunkan berat badan tu terlalu sangat mudah. So bila dia dapat turunkan berat badan, okay, bila dia dah faham keperluan kalori dia, dan dia akan tahu apa yang dia nak makan. Tapi ada juga orang tak faham nak makan apa bila dia dah tahu how much kalori yang dia ada. Contohnya macam saya kena makan 2,400 kalori. Hai Carmila Abdul Kadir. Hai Mila. Okay, macam saya perlukan dalam 2,400 kalori. Okay, itu adalah saya punya how much yang saya perlukan, 2,400 kalori. Apa yang saya makan hari-hari adalah breakfast, saya akan minum kopi, saya akan makan roti wholemeal dengan chocolate jam, saya akan minum kopi lagi. Lunch saya akan makan nasi 1,5 cup ke 2 cup macam tu. Saya akan makan dalam 250 gram uncooked chicken yang belum dimasak. Tapi saya masak lah, takkan aku makan ayam macam tu kan. Lepas tu saya juga akan ambil 1 cup sayur untuk lunch. And then tengah hari pula saya akan makan roti ke, saya akan makan buah ke, saya akan makan apa ke. Dan malam tu pula saya akan makan nasi juga. Saya akan makan nasi juga dalam 1,5 cup ke 2 cup, depends. Dan lagi 200 ke 300 gram of chicken breast tu. Dan kemudian 1 cup sayur. Malam sikit mungkin saya akan makan buah. Dan macam biasa saya punya ritual, pagi saya akan minum jus lemon, malam pula saya akan minum apple cider vinegar untuk membantu saya membakar lebih banyak lemak lah. Hai Mila, salam. Okay, itu adalah saya punya 2,500 kalori punya pemakanan. But itu adalah saya punya ni lah, roughly lah kan. Saya bagi tahu siap berapa gram lagi yang apa yang saya makan. So it's really easy untuk kita tahu how much kalori yang kita perlukan. So Mila dekat dalam ni ada Carmila nama dia. Dia pun salah seorang daripada saya punya anak didik saya juga, untuk saya bantu dia turunkan berat badan. So semalam dia ada kelas dengan saya dan dia dah faham serba sedikit tentang kelas yang saya buat tu. In fact, kalau for those yang korang interested nak tahu tentang how much kalori yang korang perlukan, boleh PM saya sekarang, boleh WhatsApp saya sekarang. Saya akan tolong kirakan dan saya akan bagi ibu secara free. Alright. So Mila still ada kat sini ke? Mila ada still kat sini ke? Kalau tak ada tak apa. Kalau ada dekat sini, saya nak tanya pendapat sikit. Boleh tak tanya pendapat sikit, if you don't mind? Alright, tak apa. So itu dari sudut pemakanan. Itu pertama. Yang kedua dari sudut exercise pula. Exercise ni pula dia ada banyak jenis exercise. Tapi exercise yang saya suggest pula memang exercise dekat rumah je pun. Sebabkan saya punya target niche adalah for those yang ada masalah. Pertama, tak ada masa nak exercise. Kedua, dia punya berat badan dia tak sesuai untuk dia buat exercise secara ekstensif. Waalaikumsalam Ferdian Shah Tahir. Mila ada pun kat sini. Mila, sebelum saya jawab soalan dekat PM tadi tu, saya nak tanya pendapat Mila. Sebabkan Mila ada dekat kelas saya semalam kan. What was your experience dekat kelas malam? Ada tak kelas saya tu memberi certain perspektif tentang what you can eat?
boleh tak cerita sikit experience, just type je lah kan, sementara saya tengah share the content dengan all the people dan menjawab soalan. So tentang exercise, you can just do it at home. Saya tak suggest exercise yang terlalu ekstensif sebabkan berat badan tu mungkin tak really membantu untuk you punya ankle, you punya joints lah basically kan, especially for those yang berat badan 100 kilo ke atas. Saya prefer kalau you just buat strength training dekat rumah je, guna your own body weight, because itu pun dah cukup dah sebenarnya. Mila, how was your experience kelas malam tu? Right, tak apa. So apa yang you boleh buat dekat rumah, contohnya you can just do like light stretching secara simple je. You juga boleh buat macam you know, macam body weight squat, boleh buat push up. Kalau boleh buat push up, tak boleh buat tak apa, boleh buat assisted squat. Maksudnya letak kerusi, bangun duduk kat kerusi tu aja, dan try to ambil kerusi yang lebih rendah, macam stool yang lebih rendah tu, just touch your Mari kita baca. Okay, tadi saya ada tanya salah seorang daripada anak didik saya, nama dia Mila, dekat dalam saya punya Facebook page ni. For those yang tak ada kat situ, boleh follow saya sekarang. Saya tanya dia semalam, saya tanya tadi apakah dia punya pandangan dia punya pendapat dia tentang kelas yang saya buat semalam. So jawapan dia macam ni, lebih detail dan lebih mudah untuk faham apa perlu kita makan ikut keperluan yang macam coach cakap. Jangan jadikan musuh dengan makanan. Exactly. Itulah saya punya perspektif tentang macam mana kita nak approach kepada makanan. Sebabkan makanan tu bukan musuh kita. Jangan salah faham tentang dieting, sebab saya ada cakap tadi kan, nutrition is our kita punya fuel source. Thank you Mila for the feedback. Saya like sikit. Thank you very much. Alright. Pemakanan adalah kita punya fuel source Itu yang pertama. So kita tak boleh nak anggap makanan tu sebagai kita punya musuh. So betul apa yang Mila cakap tadi. Yang keduanya sekali adalah apa yang patut kita makan. Simply kita kena tahu sebenarnya apa yang kita makan, apa keperluan kita. Kalau kita nak turunkan berat badan, keperluan kita adalah untuk turunkan berat badan, dan kita kena makan mengikut apa yang kita perlukan, bukan kita makan lebih daripada yang kita perlukan. So hi Amzar Mira Suhaimi, apa khabar? Okay, hai siapa tu, Halimah De Kasim, hai Kamariah Mansur, hai Bu Suzai, siapa lagi, hai Amzar Mira Suhaimi, thank you for the likes, thank you for the thumbs up. Okay, and then itu yang saya cakap tadi. Exercise pula, exercise macam jumble up, nanti kan saya akan summarize balik. Exercise tadi you just buat sama ada body weight squat, you boleh buat push up, you boleh buat angkat barang daripada lantai ke dengan sambil berdiri, namanya deadlift lah kan, kalau katakan dalam exercise biasa tu. But you really have to tengok you punya form. Jangan letak too much stress pada you punya lower back, takut nanti boleh jadi masalah lain pula. So itu semuanya perlukan someone yang boleh tunjukkan. Tapi kalau katakan is best for the time being untuk just tengok dekat YouTube je kan. So apakah exercise yang saya cakap tadi, macam body weight squat, push up, deadlift, shoulder press, just duduk je pun dah boleh. Ni semua buat kat rumah je. Kalau mampu angkat macam sekampit beras, angkat. Tak mampu angkat bantal pun tak apa, as long as you can do the movement dulu kan. And of course do some light stretching pada you punya muscle semua kan. Saya juga suggest untuk senaman, kalau you tak ada masa nak ke gym, you boleh lari keliling kawasan rumah je. And make sure you lari tu bukan berlari macam sprinting, macam nak lari 100 meter punya larian. Just cukup untuk lari sambil pada masa sama kita mampu control kita punya breath. Itu namanya fat loss zone. Hello Maskar Timo bin Bakar. Oh, thank you Mila. Appreciate sangat-sangat for this recommendation. Alhamdulillah Mila. Macam saya cakap tadi Mila, kalau katakan tak dapat tengok video tu full semalam, you can just masuk dekat dalam Facebook group kita punya Facebook group untuk tonton semula video yang saya uploadkan semalam.
thank you very much for this recommendation. Alright, again, itu tentang stretching. Tadi itu tentang senaman. Saya dah cover tentang nutrition, saya dah cover tentang senaman, dan saya juga nak cover tentang stress management. Macam mana caranya untuk kita manage kita punya stress supaya berat badan kita dapat turun ataupun dapat ikut kita punya fitness goal kita lah. So antaranya ialah kita just kena berfikiran secara positif. Tak siapa yang ajar macam ni kan, tak siapa coach dalam dunia yang ajar macam ni. Percaya cakap saya, this is the way. Sebenarnya dia memainkan peranan juga. Dia memainkan peranan bila korang nak turunkan berat badan, you need to think positively. Korang kena fikir pertama sekali yang korang boleh achieve benda ni. Itu yang pertama sekali. Bila korang dah yakin dengan diri sendiri achieve, dan insya-Allah korang akan nampak result. Because everything comes from here. Bukan daripada kita punya aktiviti pun sebenarnya kan. So dan juga bila kita nak makan, kita nak diet, it's all comes dekat sini juga. Sebab kalau katakan kita tak ada that iron will pun, sama akan dapat achieve anything yang kita nak achieve. Clear tak apa saya cakap? So saya summarisekan balik semula. Kita kena ada 3 benda, 3 perspektif yang untuk saya suggest untuk turunkan berat badan kalau tak ada masa nak pergi gym ataupun jauh dekat gym. Pertama, jaga makan. Understand your calorie. Understand how much calorie you need. Kemudian you kena makan mengikut kalori yang you perlukan sahaja. Itu perlukan panduan dan saya boleh bantu anda dekat situ. Sekiranya anda interested nak tahu how much calorie yang korang perlukan, boleh WhatsApp saya sekarang. Saya dah letak dekat dalam pin komen. Boleh WhatsApp saya sekarang, saya akan bantu kirakan how much calorie yang korang perlukan. Okay, number 1. Number 2, tentang exercise. Kalau tak ada masa nak pergi gym, it's okay. Especially for those yang ada berat badan yang macam 100 kilo macam tu, you can just do dekat rumah je. Sebab bila you dah go down a bit, macam saya dah 86, saya bukan nak turunkan berat badan, tapi saya nak naikkan berat badan lagi ada kan. So sekarang ni saya kena buat benda lain. So that's why saya pergi ke gym, saya buat heavy lifting, berat-berat semua tu kan, 100 kilo punya 100 kilo over punya weight yang saya angkat. Sebab apa? Saya tahu apa yang saya nak. So that's why saya buat benda tu semua. Again, thank you for those people yang PM saya tadi dan yang WhatsApp saya tadi. Saya akan reply kejap lagi lepas saya habis live. Kemudian again, kemudian apa tadi? Tentang stress management, tentang macam mana nak be good about yourself. Selain daripada stress management, antara benda yang kita boleh buat adalah macam yoga. And of course, sebagai seorang Muslim, saya pun suggest juga untuk solat awal waktu. And just memang betul-betul solat dan betul-betul serahkan diri 100%, fokus 100% kepada solat kita tu. Because it really helps to release kita punya stress a bit. Sumpah, tak tipu. Itu apa yang saya rasa from time to time again. Yang saya rasa macam bila kita angkat takbir tu kan, saya cerita benda lain pula ni. Aku cerita benda lain pula sekarang ni kan. Saya ni bukan buat kelas agama. Saya bukan buat kelas agama. Saya adalah, kepakaran saya membantu orang untuk kurus, untuk turunkan berat badan mereka. Kepakaran saya lah membantu mereka meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan rasa mereka yang rasa rendah diri tu, dan bagi mereka tak rasa tersisih lagi, dengan cara menjadikan berat badan mereka lebih berat badan mereka yang ideal untuk mereka, yang untuk turunkan berat badan lah. Saya ulang balik, kepakaran saya membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, masalah rendah diri dan rasa tersisih sebabkan masalah berat badan. Saya boleh bantu anda untuk turunkan berat badan. So you can call me Shah, the slimming expert. Boleh PM saya sekarang untuk saya memberi free consultation, dan insyaAllah saya akan bantu anda selanjutnya lah kat situ. Okay, so again, saya nak cakap sikit something yang very very out of perspective tentang fitness. Siapa sini nak dengar, boleh tak komen ataupun like. Saya tengok sikit siapa yang berminat nak tahu. So ramai sini yang tak faham tentang nak turunkan berat badan ni. It's all about nutrition dan it's all about exercise. Kan? Ramai yang fikir macam tu. Tetapi sebenarnya yang datang, yang 10% tu, that small percentage tu sebenarnya memainkan peranan yang terlalu besar sebenarnya. Walaupun saya letakkan 10%, tapi kalau kita dapat control that 10%, insya-Allah
kita takkan ada masalah lah tentang kita punya give up lah, kita takkan rasa masalah, kita takkan ada masalah untuk senang rasa down ke apa benda semua, sebab kita yakin hakul yakin kan nama dia. Berdasarkan apa yang kita dah tahu, apa yang kita dah belajar, apa yang dah ditunjukkan, apa yang dah diceritakan, apa yang kita faham sendiri based on kita punya research, kita tahu this is the way, just that someone needs to guide us. So apa yang saya cakap kat sini adalah, bila kita rasa stres kan, saya nak cerita tentang biochemical dulu kan, dalam badan kita. Bila kita stres, satu hormon nama dia, thank you Halimah Dikasim for the likes, for the thumbs up. Bila kita stres, thank you Ferdiansyah, thank you very very much. Bila kita rasa stres, ada satu hormon nama dia cortisol. Korang boleh google cortisol. So bila kita ada cortisol ni, dia akan mengganggu sistem dalam badan kita. Apakah yang dia akan buat? Pertama, dia akan bagi perut kita makin buncit. Hai Zizan Anwar. Bila kita stres, bila kita tak dapat nak mengawal stres kita akan menjadi makin buncit disebabkan kortisol level yang tinggi. Kedua, dia akan kacau metabolisme badan. Ketiga, dia akan bagi muka kita nampak lebih tua. Keempat, dia akan bagi kita akan rasa nak makan lebih, ataupun kita rasa macam tak nak makan langsung kan, makan kurang daripada apa yang kita perlukan. Dan dia boleh bagi rambut kita gugur juga sebenarnya kan. Dia boleh bagi kita punya sexual drive makin menurun. Dia boleh bagi macam-macam lah, nak sebut sampai 100 lebih saya nak sebut, tapi saya sebut beberapa ni sahaja. So itu akan jadi bila kita stres, bila kita rasa macam kita tak dapat nak manage kita punya stress. So that's why it is really really good untuk kita manage kita punya stress tu by doing what? By doing something yang boleh bagi kita kurang sikit stress. Macam mana? Macam saya cakap tadi, solat is the best way. Solat is the best way untuk manage kita punya stress, supaya sebab bila kita solat tu, kita akan angkat takbir, kita akan rasa macam aku ni have nothing, aku sekarang tengah berdepan dengan Tuhan aku sendiri yang mencipta the whole alam semesta. Aku ni just a small piece of nothing, and kita angkat takbir tu, kita nak dia dengar, dan dia akan dengar kita kan, maksudnya apa yang kita minta dari sudut macam-macam. Kalau kita rasa stress, kita rasa whatever reason, due to family matters ke, due to financial ke, due to sekabut ke, whatever, percayalah Allah tu maha mendengar, dia akan membantu kita dalam keadaan kita sedar atau tak sedar. Right. And of course dalam stress management punya topik juga, kita pun akan sentuh tentang apa yang kita ada ni kita patut syukuri. Sebabkan there's a reason kenapa korang ada dekat live ni sekarang. Ada reason, korang kena percaya tu satu benda. There is a reason kenapa korang berada kat tempat ni sekarang, bukan kat depan TV, bukan dekat depan laptop, layan Facebook ke, layan movie ke apa ke, tak. Korang ada dekat sini sebabkan korang diberikan jalan untuk kita berjumpa, supaya korang boleh dapat sesuatu daripada saya dan saya berdapat sesuatu daripada korang. Of course, korang boleh dapat sesuatu daripada saya melalui tips-tips yang saya bagi. Dan of course juga daripada apa yang saya sharing juga dalam live ni, dan saya menjawab soalan-soalan anda semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya dapat daripada korang ialah saya dapat sedikit moral support. Sebabkan saya nampak the way you comment, the way korang like saya, the number of views yang korang bagi ke saya sekarang is really overwhelming bagi saya kan. Macam saya tak pernah dapat live, buat live dapat view sampai 50 lebih. Saya buat ni lately ni dapat 50 lebih kan. So there is something yang saya buat betul sampai saya dapat view yang macam tu. Saya betul-betul nak membantu korang turunkan berat badan. So that's why I give you all my best untuk bantu korang. So again, sekejap lagi saya akan reply for all the comments. All the PM dengan WhatsApp saya akan reply kejap lagi. InsyaAllah saya akan bantu anda kirakan kalori yang pertama, how much kalori yang korang perlukan, dan juga saya akan bantu bagi anda ebook secara free supaya korang boleh tengok sendiri macam mana caranya nak derive daripada kalori yang saya bagi kat korang tu. Sebab dengan tengok screenshot kalori saja korang tak akan faham untuk apa. Betul tak? Saya rasa betul tak Lisa? Kalau dekat sini lagi Lisa, kalau boleh komen sekejap. Bila tengok screenshot yang mula-mula saya bagi pada Lisa tu, mesti dia confuse, ini binatang apa ni kan, apa benda pula ni kan, banyak sangat table. Tapi bila saya explain semalam, saya yakin dia dapat sesuatu. Lisa pun salah seorang daripada saya punya Melissa pun salah seorang daripada saya punya student juga. Dan Alhamdulillah
saya kalau boleh nak bagi lebih banyak values kepada orang yang dekat luar sana, especially for those yang nak turunkan berat badan. Hai Liza Ibrahim, hai Aminuddin Amin, hai Busu Zai, hai Abu Tariq. Alright, itu adalah hai juga kepada Aminuddin Amin. Alright, itu juga saya nak bagi tahu tentang apakah lagi reason kenapa orang tak boleh nak turunkan berat badan. Sebabnya dia tak faham berapa kalori yang dia perlukan. Dia tak faham konsep kalori. So bila dia tak faham konsep kalori, bila dia tak faham berapa banyak kalori yang dia perlukan, so apa jadi is dia akan makan sahaja mengikut apa yang dia nak makan. So dia makan bukan mengikut keperluan, tapi dia makan mengikut nafsu. Dia makan bukan mengikut keperluan, dia makan mengikut nafsu. Faham tak maksud saya kan? So bila dia tak faham konsep kalori, so that's why saya ni bukan buat kelas agama tau. Tapi tak tahu kenapa bila aku cakap pasal benda ni, aku nak cakap pasal benda agama je kan. So I hope you can bear with me a bit, sebabkan saya nak share beberapa hadis. Saya tak ingat hadis tu ayat dia macam mana full, tapi dia cakap kita perlu makan sebelum kita rasa lapar, dan kita kena stop makan sebelum kita rasa kenyang. So maksudnya konsep kalori tu vaguely ada kat dalam tu. Kalau katakan kita makan lebih daripada keperluan kalori kita, so kita akan makan secara membabi buta kan. Tapi kat sini kita perlu makan mengikut window yang dah ditentukan. Macam sekarang ni saya almost nak rasa lapar dah, mungkin saya kena start makan sekejap lagi ni after habis live. Tapi point dia kat sini adalah bila kita kena stop makan tu. Adakah bila kita dah burp 5-6 kali baru kita nak stop makan, ataupun macam mana kan. So that's why kita kena really faham siapa diri kita. Kita kena listen to our body juga. Honestly speaking, listening to our body is one of the way juga untuk berjaya turunkan berat badan. So itulah dianya. Hai Mariam Zakaria, hai Busu Zai, hai Raniza, hai Okay, so that is my point sekarang ni. Ada beberapa perkara yang boleh menjadikan kenapa kita susah nak kurus. Beberapa sebab untuk kita susah nak kurus. Yang pertama sekali, sebabkan kita tak tahu apakah kita punya reason yang paling utama sekali untuk kita turunkan berat badan. Pertama. Kedua sekali adalah sebabkan kita tak faham sebenarnya berapa kalori yang kita perlukan. Dan yang ketiga sekali, kita tak tahu apa yang patut dimakan. Bila kita tak tahu apa yang kita patut makan, jadinya kita akan makanlah apa benda saya nak makan. Kita boleh makan aiskrim, kita boleh makan coklat, walaupun makanan tu tak mengenyangkan, tapi dia ada high in calorie. So bila dia ada high in calorie, chances are untuk kita makan lebih daripada keperluan kalori kita adalah sangat tinggi. Alright, saya yakin korang tahu benda tu. So selain daripada tu juga adalah kenapa korang susah nak turunkan berat badan, adalah korang dah sampai ke tahap plateau. Tadi saya cakap pertama sekali korang tak dapat turunkan berat badan adalah disebabkan apa? Sebabkan korang tak tahu reason why korang nak turunkan berat badan. Kedua, korang tak faham konsep kalori. Ketiga, korang tak tahu berapa kalori yang korang makan tu. Keempat sekali, korang dah plateau. Plateau panggil. Plateau tu apa? Bila korang turunkan berat badan, at one point tu berat badan korang dah turun-turun dah. Dah tak turun-turun dah, dia maintain stagnan gitu je. Walaupun korang makan benda yang sama. So apa yang korang patut buat adalah korang kena kira balik how much kalori yang korang perlukan, dan korang kena readjust balik makanan apa yang patut korang makan, dan korang kena readjust balik dengan tinggikan intensity pada korang punya exercise tu lah. So that is very very important for you to finding your turning point. That's why saya cakap listen to your body. Bila you listen to your body, insyaAllah you will see some changes in your physical appearance lah kan. So yes, itu empat perkara yang saya fikir reason utama kenapa orang susah nak kurus, selain daripada benda-benda lain. Contohnya apa dia? Sebabkan dia tak pandai nak urus masa, sebabkan juga dia banyak sangat dengar cakap orang lain. Dia nak turunkan berat badan, tapi orang lain cakap tak payah turunkan berat badan, dah lawa dah cantik dah, contoh kan. So macam padahal diri sendiri nak turunkan berat badan, tapi kita sibuk dengar orang lain punya cerita, tak dengar diri sendiri punya kehendak. So itu pun salah satu reason juga kenapa kita susah nak kurus. Itu antara lain juga kenapa orang susah nak kurus, sebabkan dia tak pandai nak
dia macam tak clear direction mana nak pergi. So bila dia tak clear direction mana nak pergi tu, contohlah macam kita ni sebagai seorang macam ada cikgu kat sini, ada kaki tangan kerajaan kat sini, ada yang kerja swasta dan sebagainya. Kita semua, setiap kerja kita perlukan certain level of fitness level yang kita perlukan. Faham tak maksud saya? Macam saya, seorang fitness trainer, of course saya perlukan certain level of fitness punya level. Saya kena fit. Kalau saya tak fit, kalau saya pun berbadan obes, kalau saya pun obes juga, apakah hal aku nak cerita pasal bantu orang kurus? Baik bantu diri sendiri dulu kan. So of course physical level physical level tu penting. Even walaupun orang tu bekerja dekat kerusi dia lah, dekat desk dia. So it is really important untuk ada that certain level of fitness punya level kan, certain degree of fitness level. So bila ada macam tu, apa yang akan jadi adalah kita kena realise that bila kita dapat turunkan berat badan, in some way dia akan improve kita punya physical activity kita. Ada juga yang cakap pasal dia nak cuba jaga anak dia kan, maksudnya takkan anak dia ada 2-3 orang kecil. Macam saya pun ada anak juga kecil seorang ni, takkan kita tak larat nak main dengan dia kan, sebab kita dah tak larat. So it's not fair for their childhood, orang cakap kan. So itu one of the reason juga. So that's why it is good untuk kita dapat manage kita punya berat badan, supaya kita ada dapat banyak gila masa untuk kita enjoy life kita. Bukannya enjoy makanan kita, tapi enjoy life kita. Sebab life kita is not just about makan kan. Life kita is about a lot of things. Makan is one of the thing juga, tapi cara saya ni sebenarnya korang still lagi able to enjoy food. Itu adalah macam mana cara korang boleh enjoy your food dengan cara yang saya ajar. So that's why again, if korang interested nak tahu macam mana caranya korang untuk turunkan berat badan, PM saya sekarang, sebab saya benar-benar nak membantu korang turunkan berat badan. Sebab sebab itu adalah saya punya mission tahun 2020, dan tahun 2025 pun itu will be my mission. Saya nak increasekan saya punya orang yang saya dah bantu ke certain level yang korang, saya tak nak cerita kat korang sekarang. Saya nak bantu lebih ramai orang lah basically. Saya nak dapatkan at least 1 juta orang pada tahun 2025 yang dah saya bantu, melalui sama ada personal one to one ataupun dengan melalui team saya. Sebab saya yakin dan saya percaya ramai orang nak dibantu untuk turunkan berat badan. Kenapa saya assume macam tu? Sebabkan 46% rakyat Malaysia terdiri daripada golongan obese, bukannya overweight, obese. So saya fikir I need to step in, sebabkan saya tahu saya boleh bantu, dan saya dah bantu pun ramai orang untuk turunkan berat badan. So like why not you people yang mungkin ada masalah berat badan ni, maybe saya boleh bantu anda juga. So it's come from my heart, to be honest. It comes from my heart untuk saya bantu korang. Dan saya rasa sangat-sangat berdosa kalau saya tak buat benda ni. Dan that's why saya buat benda ni setiap malam pukul 10 malam, untuk preach korang bahawasanya your potential untuk turunkan berat badan tu very very available, adalah sangat-sangat ada. Just that you need to have someone who can guide you. InsyaAllah, saya tak kata I am the best person. Saya rasa ramai lagi orang kat luar sana the best person. Tapi saya tahu dan saya kata kepada anda semua, saya pakar untuk bantu turunkan berat badan anda kalau anda ada masalah berat badan. So that's why saya yakin insyaAllah dengan apa yang saya dah buat ni akan dapat bantu lebih ramai orang. Dan saya juga berdoa apa yang saya buat ni akan dapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan saya doa juga, ni dah nak habis dah ni saya doa juga korang dapat capai ke fitness goal korang. Tipulah korang tak ada fitness goal. Tipulah, there is a certain sekelumit dekat dalam hati korang nak look good, korang nak pakai baju size S, baju size M katakan kan, tapi you have to wear size bigger than that because of your size, your weight. So saya boleh bantu anda juga kat situ, sebabkan itu adalah kepakaran saya. Dan that's why kalau katakan anda nak
tengok how much potential yang korang ada untuk saya bantu anda, boleh PM saya sekarang dan saya akan cuba bantu anda dengan sebaik mungkin. Alright, that's why saya fikir it is now or never. Masa makin berjalan, umur kita makin lanjut. That's fakta. That is the fact. Bila umur kita makin lanjut, masa makin berjalan, kita mungkin dah tak ada tenaga dah kan nak exercise. Mungkin kita dah tak ada tenaga dah nak belajar benda baru kan. Atau mungkin kita dah tak ada masa dah, kita dah tak ada will dah sebab kita dah sakit. Dah kena penyakit macam-macam. Dah tinggi kecil manis especially kan. Diet dia lagi strict. Adakah kita nak tunggu sampai ke tahap itu baru kita nak buat sesuatu? Sebab overweight, obesity ni semua pun dikaitkan dengan penyakit. So why not sekarang ni, bila korang tengah muda sekarang, bila korang tengah ada masa sikit yang mungkin korang boleh curi-curi sikit, why not katakan kita bercommunicate sama-sama. Let's see how macam mana caranya korang boleh still enjoy makanan korang dan korang still lagi ada masa untuk pergi kerja. Korang boleh makan makanan yang korang nak dan turunkan berat badan, dan korang boleh exercise juga tanpa perlu sebarang pil, sebarang suplemen, benda pelik-pelik tu. Saya tak condone lah benda tu semua. Saya tak suggest lah ambil benda tu semua, sebab benda tu sebenarnya merosakkan macam-macam organ dekat badan korang. Boleh tak saya cerita satu benda sikit? Saya cerita benda ni dah kali keberapa dah. Saya sebenarnya sebab nak cerita benda ni, tapi saya nak cerita juga. Sebabkan apa? Sebabkan saya tahu benda ni sangat-sangat penting untuk ramai orang tahu. And Hai Rahmat American. Hai Eham. Saya nak cerita something lah kan. Nak cerita something. Arwah mak saya dulu dia rely pada satu jenis kopi kurus. Kopi kurus ke teh kurus gitulah kan. Satu brand Melayu ni lah, BMF punya brand, by Muslim Food, by Muslim benda dah food court. So apa jadilah bila dia makan, bila dia minum, dia selalu sangat ke toilet. So bila dia selalu sangat ke toilet, kata yang orang yang beli tu, dia kata it's normal sebenarnya nak buang kotoran kat dalam perut. Tapi sebenarnya dia pelik kenapa dia selalu sangat buang dan dia rasa sangat-sangat lemah. Well, technically speaking, bila kita buang toksin dekat dalam badan kita akan jadi lebih energized, jadi lebih bertenaga sebenar-benarnya, sepatut-patutnya. Tapi kenapa arwah mak saya ni, dah arwah dah, dia bila dia minum, dia rasa sangat-sangat penat dan sangat-sangat macam lemah, dan dia terjatuh disebabkan dia rasa lemah sangat dan dia kena buat kerja masa tu, kerja rumah kan. Dia suri rumah tangga, dia terjatuh dan dia masuk ke hospital, terlantar for like 6 or 7 months. Dia tak berjalan selama 6-7 bulan tu. Tapi bila dah habis, dia dah boleh keluar, kaki dia makin mengecut. She was like almost 60 masa tu dah 60 dah kot. Dah 60 dah masa tu kan. So she was 60 masa tu, dan kaki dia makin mengecut sebab dah 6 bulan tak berjalan. Kaki dia dah tak macam ADC, dah nampak kulit dia menggelebih je kan. So dia kena hospital kena buat fizioterapi dekat mak saya, arwah mak saya, supaya dia boleh berjalan semula kan. Dah 3-4 bulan, Alhamdulillah dia dah boleh berjalan. Bila dia berjalan, dia hanya boleh berjalan dengan pakai tongkat yang pegang macam tu kan. So pegang macam tu. So bila dia berjalan pegang macam tu, of course lah kan, kadang-kadang kaki tu tak berapa kuat lagi, dia tak boleh berjalan jauh, dia tak boleh berdiri lama kan. So of course juga dengan pegang tongkat tu, dia kena gunakan kekuatan tangan dia juga. Kadang-kadang terjatuh juga, banyak kali juga dia terjatuh. Tapi nak dia jadikan cerita, 2010 dia terjatuh terus. Dia terjatuh, dia belakang dia terrentak dekat mangkuk tandas, dan tulang belakang dia retak. Bila tulang belakang dia retak, dengan berat badan macam tu, dengan badan saiz macam tu, so dia bedridden 2010 sampailah ke ajalnya 2017. Apa yang saya nak cakap kat sini, bukannya pil kurus tu ataupun ubat kurus tu yang menjadikan korang meninggal macam mak saya, tidak kan. Yang dia jadi asbab lah. First step macam mana mak saya boleh jatuh, boleh sakit adalah sebabkan ambil benda tu. Dan saya really against orang
yang ada terdetik hati ataupun yang dah beli pil-pil ke suplemen kurus tu, betul-betul consider yourself. Do you need this? Sebabkan you need to really understand this tau. The reason kenapa seseorang tu naik berat badan dia disebabkan perubahan lifestyle dia. Perubahan lifestyle dia sahaja. Dengan mengubah lifestyle jugalah boleh bagi korang turunkan berat badan. Bukannya all this magic pill. Magic pill tu is just nonsense. Jangan percayalah itu semua kan. Saya never percaya magic pill lah, minum tu turun 30 kilo lah, itu semua BS je kan. Jangan percaya. Never believe in that crap. Because kalau ada, dah ramai orang kurus di Malaysia ni. Korang boleh dapat barang secara murah, secara mahal, semua korang boleh dapatkan. Tapi kalau ada betul, dah lama dah korang kaya. Dah lama dah. Malaysia ni bukan negara paling obese sekali. Tapi apa jadi? Malaysia still negara paling obese sekali di Southeast Asia. Macam. So maksudnya apa? Maksudnya benda tu tak membantu pun. Dia nak duit korang je. So do not be jangan mudah tertipu. Jangan jadi gullible sebabkan percaya benda tu semua. Dan seriously saya nak bantu anda turunkan berat badan dengan mengubah lifestyle anda. Alright, I think that's all for now. Thank you for watching. Saya appreciate sangat-sangat for those yang komen, for those yang bagi like, for those yang menonton video saya daripada mula sampai habis. Saya appreciate your presence lah. Dan saya, for information, saya buat live ni hari-hari setiap jam 10 malam. So saya harap apa yang saya buat ni akan dapat benefit kepada anda semua. Dan saya hope sangat korang dapat turunkan berat badan, korang akan dapat physical ataupun fitness target yang korang nak tu, insya-Allah dalam masa terdekat ni. Saya doakan korang dapat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Dan saya doakan juga korang supaya berada di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.